Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk Islam dan Sains khusus kepada haiwan. Okey, baiklah. Haiwan merupakan antara makhluk ciptaan Allah yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan manusia secara langsung ataupun tidak langsung. Haiwan juga salah satu sumber makanan kepada manusia dan sumber ekonomi. Okey, sekarang kita tengok haiwan-haiwan yang disebut di dalam Al-Quran. Okey, Ustazah akan bagi beberapa contoh. Yang pertama, unta dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17, lalat dalam surah Al-Hajj ayat 73, burung gagak dalam surah Al-Maidah ayat 31, kuda dalam surah Al-Adiyat, labah-labah dalam surah Al-Ankabut ayat 41, lebah dalam surah An-Nahlu dan juga semut dalam surah An-Namlu. Okey, sekarang kita tengok pula jenis-jenis habitat. Okey, dia ada 3 jenis. Okey, Ustazah akan bincangkan haiwan yang duduk di dalam air. Okey, contohnya ikan dan juga penyu. Okey, yang kedua, ada juga haiwan yang duduk di atas darat. Contohnya kucing dan juga ayam. Dan yang ketiga, ada juga haiwan yang duduk dalam dua alam, iaitu katak dan juga buaya. Maknanya dia boleh tinggal dalam air dan juga boleh tinggal di atas darat. Okey, baiklah. Dalam Al-Quran juga ada Allah sebut haiwan yang halal dimakan dan juga haiwan yang haram dimakan. Okey, sekarang kita tengok haiwan-haiwan yang halal dimakan. Okey, contoh-contohnya adalah itik, kerbau, lembu dan juga rusa. Haiwan yang halal makan ni banyaknya, ini adalah salah satu sahaja contoh. Okey, sekarang kita tengok haiwan-haiwan yang haram dimakan. Contohnya harimau, ular, singa dan juga anjing. Okey, baiklah, sekarang kita tengok hikmah mengetahui haiwan yang disebut di dalam Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran banyak disebut nama-nama haiwan. Para ilmuwan pula menemukan banyak keistimewaan haiwan di dalam Al-Quran. Okey, contoh kat sini Ustazah nak bagi unta. Sebenarnya unta ni mampu bertahan hidup di dalam cuaca yang sangat panas. Lepas tu, kelopak matanya walaupun tertutup rapat mampu mengamati keadaan sekitar. Dan hidungnya memiliki penutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernafasannya. Dan juga, unta mampu bertahan hidup dalam suhu 50 darjah Celsius. Okey, contoh yang kedua, kehebatan Allah mencipta haiwan, iaitu lalat. Okey, kepantasan merubah arah secara cepat saat terbang. Okey, lalat boleh terbang dengan sangat cepat. Okey, dan contoh yang terakhir adalah kuda. Okey, Allah jadikan kuda ni sangat lincah dan gagah. Okey, pada zaman dahulu juga kuda digunakan untuk pengangkutan dan juga untuk berperang. Okey, sekarang kita tengok sains membuktikan kewujudan Allah. Okey, yang pertama, orang Islam yakin Allah itu wujud melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, kewujudan Allah boleh dibuktikan jika akal kita digunakan dengan sebaiknya. Sistem tubuh badan manusia yang begitu unik, kompleks dan juga teratur. Daripada haiwan pula, contoh daripada Imam Syafi'i, lihatlah daun tut ini, iaitu mulberry. Apabila dimakan oleh ulat, ia mengeluarkan sutera. Apabila dimakan oleh lebah, ia mengeluarkan madu. Apabila dimakan oleh binatang ternakan, ia mengeluarkan najis. Dan apabila dimakan oleh rusa, ia mengeluarkan kasturi. Okey, kat sini nak tunjuk contoh. Hebatnya kuasa Allah itu, dia jadikan tumbuhan tapi banyak manfaat kepada kehidupan sekeliling. Okey, nilai-nilai murni sentiasa meyakini setiap kehidupan adalah tanda kewujudan dan kekuasaan Allah. Okey, yang pertama, hati sentiasa tenang. Yang kedua, iman tidak akan mudah goyah ataupun luntur. Dan yang ketiga, sentiasa bersyukur dengan ketentuan Allah. Okey, sampai di sini dulu. Saya harap kamu dapat faham. Sekian. Assalamualaikum.